Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa nusalli wa nusallim hadha an-nabiyyin karim wa habibina wa syafi'ina wa rizukhrina wa maulana wa mustafana sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah dan kurnia serta inayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berhimpun dan bersama pada malam ini dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan keberkatan, kerahmatan, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa melimpah ruah ke atas kita. Alhamdulillah, dengan nikmat iman, dengan nikmat Islam, dengan nikmat kesihatan, dengan nikmat akal, dengan nikmat ruang masa yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, kita gunakan nikmat-nikmat tersebut semata-mata untuk melakukan perkara yang mendatangkan ketaatan kita kepada Allah, dalam menghadirkan kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bersyukur kehadrat Allah Azza wa Jalla. Bila sesuatu perkara yang dilebihkan kepada kita, maka kita syukur. Bila satu perkara yang dikurangkan pada kita, maka kita sabar. Kedua-dua perkara tersebut adalah membawa diri kita kepada syurga Allah Azza wa Jalla. Maka inilah perkara yang kita nak dalam hidup kita. Kurang tidak semestinya lemah, tapi kurang itulah yang membentuk diri kita supaya bersabar. Banyak bukan bermaknanya kita patut bermegah, tapi banyak itu menunjukkan supaya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, kerana kedua-dua perkara tersebut memasukkan orang yang mempunyai sifat ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Baik, jadi pada malam ni insya-Allah, tanpa melengahkan muqaddimah, mudah-mudahan kita niat dalam hati kita menuntut ilmu dan beriktikaf. Kena ingat juga, kadang-kadang bila kita duduk kita lupa beriktikaf, kan? Kita niat juga, tegur sebagai peringatan untuk diri kita, untuk diri saya, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ni. Baik, jangan lupa sekali niat untuk menuntut ilmu. Maka ini di antara benda-benda yang penting. Baik, pada malam ni kita akan sambung kembali setelah risalah bab berkaitan dengan aqaid ataupun sedikit sebanyak perkara yang berkaitan dengan tauhid itu telah kita habiskan. Jadi insya-Allah kita masuk dalam bab yang baru, iaitu bab berkaitan dengan pengurusan jenazah. Kan? Di sini disebut tentang pengurusan orang yang selepas mati. Hari itu kita membahaskan tentang sebelum ia mati, semasa ia nak mati, dan selepas ia mati. Dan pada ini iaitu membicarakan akan perihal pengurusan bagi orang yang mati. Baik, faedah pada menyatakan barang yang bergantung dengan mayat. Jadi insya-Allah kalau saya ada salah tolong tegur nah. Tadi pun tak sempat nak semak kitab ni, cuma tengok sekali imbas aja. Sebab hari ni saya ada open book test, ujian. Kalau ni tak boleh nak pergi ke pusat pengajian, jadi ujian di rumah, kan? Yang tu pun jenuh. Tu jalan tengok buku, kan? Ujian sampai pukul 11 nanti ni. Baik, baru hantar. Baik, jadi insya-Allah sedikit sebanyak saya baca sekilas ni, kok ada yang tersilap boleh tegur lah, tak apa. Baik, faedah pada menyatakan barang yang bergantung dengan mayat, iaitu orang mati.
Yang pertama, mesti ada orang mati. Bila orang yang mati tersebut, apa yang perlu kita lakukan? Kadang-kadang bila bapa kita mati, ibu kita mati, kadang-kadang yang muda-muda ni tak tahu nak buat apa. Mula barulah dia nak kenal tu imam, barulah dia kenal tu Bilal, baru dia kenal tu Siak, baru dia kenal AJK masjid. Sebelum ni tak kenal. Tapi bila perkara itu berlaku, dandan dia ambil nombor telefon tu imam, ambil nombor telefon pengurusan jenazah dan sebagainya lagi. Sebelum ni tengok pun tak mau, kan? Baik, kita kena ambil tahu. Baik, kemudian bergantung dengan mayat, daripada memandikan dia dan kafannya dan sembahyang atasnya. 3 perkara yang penting, kan? Lah kali kebumikan dia atasnya. Dan lazim pada mayat yang muslim yang bukan syahid mu'rakah. Maksudnya hak tadi yang sembahyang ni, yang dikafankan tadi ni adalah muslim yang bukan syahid mu'rakah, iaitu yang mati dalam peperangan melawan musuh-musuh Allah, seperti pejuang fi sabilillah, mereka yang berada di Palestin, mereka yang berada di Syria, mereka yang berada di Palestin, di Afghanistan, mereka yang berada yang sekarang ni berlawan dengan golongan-golongan kufar. Maka mati mereka dalam peperangan tersebut adalah mati sebagai seorang syuhada, berbanding dengan kita. Mana nak tahu kita datang ke sini semata-mata untuk menuntut ilmu. Sebab tu disebut dalam satu hadis, man kharaja li talibil ilm fa huwa fi sabilillah. Sesiapa yang keluar untuk menuntut ilmu, kata Nabi, dia berada di jalan fi sabilillah. Tapi bila kata ditakdirkan accident, mati, syahid juga, tapi syahid akhirah. Maka syahid mu'rakah ini ada syahid dunia dan akhirah, yang mana tak perlu dimandikan, tak perlu dimandikan, dikafankan, tak perlu. Maka mereka ini adalah mati syahid. Baik, yang pertama, pastikan kalau kita nak kafankan, kalau kita nak mandikan, kalau kita nak nak mandi kafankan mereka, pastikan yang mati itu muslim yang bukan syahid mu'rakah, yang bukan mati perang fi sabilillah. Itu kan mu'rakah itu 4 mu'rakah. Itu 4 perkara atasnya jalan fardu kifayah. Ada 4 perkara yang patut kita buat. Yang patut kita buat pada si mati tadi ni, yang telah mati. Yang pertama, apa yang kena buat? Kadang-kadang bila orang mati, sebelum nak uruskan pengebumian dia, pemandian dia, kan cuci dulu badan dia, kan, urut dulu, ikat dulu dia punya jari di kaki dia, urut, letakkan minyak supaya kalau mungkin dikebumikan lama, mungkin kerah dan sebagainya lagi. Kita buat macam sebagai persiapan, tapi tak mandikan lagi, cuma mencuci saja bagi najis-najis yang mungkin semasa dia sakaratul maut tersebut mungkin akan keluar najis, kan? Itu memang perkara biasa. Melainkan orang yang sebelum dia nak mati tu, dia dah keluar najis dah, kan? Bila dia mati, kadang-kadang tak ada najis, kan? Baik, itu di antara dia lah. Baik, 4 perkara ataupun disebut sebagai fardu kifayah. Yang pertama, mandi. Mandi akan dia. Dan jikalau ada ia mati tenggelam di dalam laut sekalipun, kalaulah kata dia mati tenggelam dalam laut, dia mati lemah, dia mati yang orang ditimbus oleh air, ditenggelam oleh air, maka tetap kena mandi. Ini di antara benda yang kita kena faham. Jadi kita tahu dah ini. Baik, syahdan, sekurang-kurang memandikan mayat itu, meratakan air pada sekalian badannya, kan? Bila kita nak mandikan mayat itu, kita meratakan sekalian badannya dan sekalian bulu yang ada pada badannya. Pastikan bulu-bulu yang ada pada badannya tersebut akan kena air, kan? Seumpama kita mandi hadas, mandi junub itulah, mandi hadas besar, kan? Maknanya syarat dia yang utama yang kita niat, kan? Dia beza sikit dengan mandi mayat ni. Yang wajib adalah kita niat. Bila kita niat tersebut, bermaknanya kita ratakan air di seluruh pelosok tubuh badan kita yang zahir, kan? Ni dah dia mandi mana yang batin, dia telinga pun dia rojok, kan? Telinga ni ala kadar yang orang kata apa, yang agak boleh dapat saja, bukan pergi tembak ayam sebagainya lagi, kan? Itu di antara dia.
Baik, maksudnya pada bulu-bulu dan sekalian di badan tersebut, pastikan air tersebut sampai, kan, meratakan air. Ini sekurang-kurang kita memandikan mayat, kan, memandikan air pada sekalian badannya mayat, dan sekalian bulu yang ada pada badannya, zahir dan batin. Maksudnya bulu ni hak badan dia yang zahir tersebut, yang batin ni adalah di bawah dia, ari-ari dan sebagainya, lagi dubur dia. Kalau ada bulu tersebut, kan, pastikan air tersebut mengalir. Jadi kalau orang yang duk biasa kursus mandi mayat ni tak ada masalah apa dah, kan. Cuma kita, contoh dia macam saya lah, yang ibu bapa saya yang dulu mandikan tu, lepas tu tak apa nak rajin sangat memandikan mayat, kan. Tapi kalau tukang mayat ni rasa dia expert dah benda-benda macam ni. Baik, maka badannya, zahir dan batinnya, dan tiada wajib berniat. Maksudnya tak wajib kita niat. Kalau mandi hadas kita tadi wajib, tapi bila kita mandikan jenazah tadi ni tidak perlu, tidak wajib untuk kita niat. Di sini bahkan dan sunat dengan niat barang yang memandi akan dia ada jenazah itu, tetapi sunat jua. Sunat sahaja kita niatkan mandi jenazah tersebut, kan. Berkata ia, maka berkata ia ni bukan mayat, orang yang mandikan mayat lah. Tak lagi berkata ia mayat. Mayat niat mandi pula, pakai lari sekali tuk duk bagi mandi mayat. Yang orang memandikan tersebut nawaitu adalah ghas'an hadzal mayyit. Ini niat dia. Artinya ataupun kalau tak boleh lafaz dengan perkataan Arab, kita ingat sahaja aku mandikan ini mayat. Habis ya? Kan niat ni. Tak perlu nawaitu usolli. Dah. Nawaitu sahaja aku mandikan mayat kerana Allah Ta'ala, sambil mencucuri air di atas jenazah tadi ni, memadai. Dan sunat jangan dicucurkan air atas badan mayat itu, melainkan kemudian daripada menghilangkan najis, kan. Contoh, kalau si mayat tadi ni mati accident, berdarah ataupun kotor, terjun dalam cak mati dan sebagainya, ataupun ada kekotoran, kan, pastikan cuci dulu kekotoran tersebut. Kan, pastikan cuci dulu apa ada kekotoran tersebut, bagi kita mandi sekali bilasan air tersebut untuk menyucikan badan kita dan badan mayat tadi ni, jikalau ada perkara-perkara yang menghalang daripada berlalunya air. Begitu juga kita bila kita mandi junub, bermaknanya kita akan hilangkan segala kotoran-kotoran degil yang bimbang akan menghalangi rataan air itu di tubuh badan kita. Begitu juga dengan jenazah tadi ni. Baik, melainkan menghilangkan najis yang ada padanya. Maksudnya kalau dia masa tarik sakaratul maut itu terkeluar najis, kan, cuci dahulu najis dia atau apa-apa pun najis-najis yang lain. Baik, dan sunat jangan daripada menghilangkan najis yang ada pada nyonya mayat. Dan jika adalah najis itu hilang dengan sekali lalu, maka memadailah sekali lalu itu. Contoh, kalaulah kata kita mayat tersebut, maknanya air tersebut bila dijurus dia akan hilang dia punya kotoran tersebut, memadai. Tapi kalau kata kotoran tersebut kena berkali-kali untuk dikenakan air, maka berkali-kalilah badan tersebut kita akan cucur air ke atas badan tersebut untuk menghilangkan najis. Baik, itu daripada keduanya, yakni daripada najis dan mandinya. Baik, maka di sini disebut, dikata kalau kata kita nak mandi jenazah, kalau kata najis tadi tak degil, kan, tak degil kita kata, bermaknanya masa kita mandikan jenazah tadi ni pun kotoran tersebut dia lalu dengan air yang kita mandikan jenazah tadi, mandi terus ni. Maksud dia jenazah tadi ni ada dua keadaan. Yang pertama, kita hilangkan najis pada badan dia, kan. Keduanya lagi, bila kata najis tak ada, kan, mungkin najis pun tak ada, atas badan dia tak keluar, maka dengan kita mandikan mayat dan kita mandikan jenazah terus, bermakna hilang kotoran tersebut, memadai dengan kita mandikan jenazah tadi ni. Baik, sebab tu dia kata
lalu air itu daripada keduanya, yakni daripada najis dan mandi. Mandi jenazah tadi ni kan, bila tak degil, boleh keluar aja dengan jirusan air pada mandi kan, teruskan saja dengan sekali mandi. Dan jika ada mayat itu berjunub atau haid atau nifas, maka memadailah mayat itu jua. Maksudnya mandi hak yang tu je, tak payah yang 2-3 kali mandi dah kan. Sebab tu kadang-kadang orang duk tanya, bagi perempuan lah selalunya, bila dia beranak dan keluar nifas kan, 2-3 benda keluar tersebut kan, dia tanya mandi berapa kali. Kita katakan cukup sekadar dengan sekali mandi sudahlah kan, untuk mengharuskan ataupun untuk melakukan perkara-perkara yang wajib. Itu dia. Baik, kalau gemari pun berjunub ke, haid ke ataupun nifas, maka memadailah mayat itu jua, mandi mayat itu jua, kerana gugur janabah dan umpamanya atas mayat itu. Maksudnya atas mandian mayat itu. Bila dia mati dia tak ada apa dah kan. Sebab tu dalam masalah bila kata cium jenazah kan, kat dia tu tak batal dah jenazah tu, tak batal dah, tapi janganlah yang mahram dicium kan. Tapi tak ada dah orang kata hukum batal air sembahyang kita ambil pada mayat tu, dah tak timbul isu batal bila kita nak kafan kan, bila kita kafan kita udukkan dia kan. Jadi bila kata contohlah mana dah tak ada benda orang mahram dia pergi cium dia ke mana nak tahu, tunang mati, hak ini jahil juga kan, tunang mati pergi cium tunang, itu di antara dia benda-benda yang kalau suami pun, isteri mati, suami pergi cium, asal dia kalau sebelum dia mati pun bila bersentuhan di antara lelaki dan perempuan batal wuduk. Tetapi bila keadaan itu berlaku, bila isteri ataupun suami yang telah menjadi mayat, maka mayat tadi pun tak batal dah kan, tidak batal air wuduk yang diambil kepada mayat tadi ni kan. Nak cium suami isteri tak ada masalah apa kan, sebab benda ni pernah terjadi. Bila tak tahu satu tempat orang tanya, bila si isteri mati, saya tak ingat si isteri ataupun si suami mati, jadi bila dia nak cium tu, tak boleh, mayat ada ayat semayang, mana boleh, batal ayat semayang kan. Itu dia antara benda yang kita kena ambil perhatian lah. Maknanya si mayat ni tak ada apa dah kan, tidak batal wuduk dia dah kan. Itu dia antara dia. Jadi boleh sama ada si suami ataupun isteri untuk mencium, jangan yang mahram sudah. Yang ni hak tunang umpama dia mati sedih picium kan. Ini di antara kejahilan yang patut kita hindarkan dalam masyarakat kita. Baik, dan sunat ditutupkan sekalian tubuhnya dengan kain yang mudah turun air. Maksudnya bila kita nak memandikan mayat kan, kita tak bagi mayat tu bogeh. Ada orang bagi mandi mayat bogeh telanjang bulat walaupun dia mayat, tak kan. Bahkan perkara tersebut tak boleh sama sekali. Disunatkan kita menutupi kan mayat tersebut, nak mandi tersebut di atas dia. Selalunya macam itulah, mana-mana pun orang buat, orang mandi kan, mereka akan letakkan contohnya kain pelekat, kain batik yang mudah air tersebut turun. Sebab kita nak sebab kita nak tutup aurat bagi kalau lelaki tadi, lelaki lah. Baik, kerana gugur dengan kain yang mudah turun air seperti kain yang tiada sangat tebal, dan wajib menutupi auratnya. Auratnya tersebut bagi lelaki di antara pusat dan juga lutut, dan haram membukakan antara pusat dan lutut. Begitu juga kalau perempuan pun kan. Kalau perempuan pun pendek kata aja, bagi tutup aurat itu sesama mereka dalam keadaan menutuplah sebahagian dada dan juga bahagian lutut ke bawah tersebut kan. Baik, dan sunat memandikan dia pada tempat yang sunyi seperti dinding dan di bawah atap. Maksudnya bila kita nak mandikan mayat, jangan tempat yang terbuka, biarlah tempat yang tertutup kan, tertutup. Yang ni ikut dan terpelahang yang kita bagi mandi tak boleh, sebab ia mendatangkan keaiban mayat. Baik tempat yang tertutup ataupun tempat yang beratap. Jadi jelaslah pada kita hari ni, kalau kita di masjid pun kita ada tempat orang mandi tertutup, berdinding dan beratap, tak ada masalah apa dah. Baik. Dan sunat jangan masuk pada tempat mandi itu melainkan orang memandi. Disunatkan. Bila sunat ni lawan dia makruh.
Kan? Jadi yang orang ada mandi di situ hanyalah orang yang memandikan jenazah sahaja yang dipercayai yang boleh menyimpan rahsia. Hak ini payah ni. Kan? Takut apa? Takut insya-Allah. Takut dia menyebarkan keaiban mayat tadi ni. Kan? Dia pergi kedai kopi hantar aku pergi mandi mayat tu tadi. Dia cerita menunjukkan keaiban mayat. Tak boleh lah. Baik orang mandi dan orang yang menolongkan dia. Maksudnya orang tolongkan dia, tolong orang yang bagi mandi tadi ni. Mungkin orang tukang gunting, mungkin orang tukang jiruh ayak, mungkin orang tukang angkat keranda mandi, wallahu alam, kan, untuk orang tolong saja. Jangan duk pi ramai nak pi tengok dia mandi, tak payah. Kita nak tengok apa yang dia mandi. Kalau nak tengok pada saat kita mengkafankan dia tu, pakat tengoklah sebagai penglihatan untuk kita melihat kali yang terakhir. Baik, seperti di dalam dini ada menolongkan dia dan harus bagi wali mayat masuk pada tempat itu. Wali mayat, anak-anak, suami ataupun isteri, kan, abang ataupun adik dia boleh. Tengoklah. Dan jika tiada ia mandi, walaupun dia tak mandi pun, tengok ya. Maka harus bagi para wali-wali ini untuk masuk ke tempat mandi tersebut. Dan tiada ia menolong sekalipun, saja tengok tengok boleh. Kalau orang selain daripada wali tak boleh, tetapi kalau mereka adik-beradik yang terdekat dan sebagainya lagi boleh untuk melihat, walaupun dia tadi tak tolong jurus, tadi hanya tolong tengok sahaja. Boleh nak? Kalau wali ni harus sahaja untuk melihat jenazah tadi dimandikan. Dan sunat bahawa ada orang yang mandi dan yang menolong dia itu kepercayaan. Maksudnya orang yang dipercayai, kan, dipercayai. Contoh, kan, kalau yang mati itu maknya, kan, orang timbul isu dah, mati ni maknya ni macam mana ustaz? Kan, adakah kena panggil perempuan dia tukar? Kalau dia tukar sekali pun, kan, dia tukar dada, dia tukar bawah, dia tukar, habis tu siapa nak pergi mandi? Lah, tukang mandilah. Laki ke ustaz? Lah, takkan nak pergi perempuan kot, sebab asal dia lelaki tapi dia jadi perempuan. Tetapi kita nak ambil satu penghormatan, kan, tak lagi mana nak tahu, kan, kita ambil penghormatan, maka wali ataupun adik-beradik yang terdekat untuk memandikan si mati tadi ni, kan, ataupun dia pengkit darai perempuan jadi lelaki, dia pun tukar jadi lelaki. Tak semestinya bila akhir mati dia juga akan jadi lelaki, akan dimandikan oleh lelaki. Perempuan juga yang akan memandikan dia, walaupun dia tukar habis. Lelaki tadi ni asal nama Jamil, bila dia mai tua, dia dewasa, dia tukar nama Jamilah, habis dia tukar, kan. Tapi identiti dia tu tak boleh tukar lah. Bila dia mati, maka yang memandikan adalah orang lelaki, kan, bukan perempuan. Tapi sebagai penghormatan, kita galakkan orang yang adik-beradik yang hampir dengan dia, kan, sebab bukan bagaimana nak tahu, takut lagi tengok orang duk mandi, tengok semua dah perempuan, dia naik syahwat pula tang situ, tak pasal. Duk mandi laki yang lama ni, dia tengok ni perempuan kan lelaki. Maksud dia itu yang dikena jagalah, kena jaga. Maksudnya bila darai ni ataupun pondan ni dia tukar habis lah, kan, sifat perempuan dia tikak jadi perempuan walaupun hakikat dia lelaki, maka orang yang mandikan tetap lelaki. Ataupun, kan, saudara, kakak dia, adik perempuan dia, itu boleh. Itu boleh, yang waris yang terdekat memandikan dia. Baik. Dan sunat bahawasanya barang mandi dan menolong ia kepercayaan orang yang kepercayaan, dan makruh orang yang fasik. Orang yang fasik ni orang yang, kan, orang yang tak tahuan punca, orang yang selalu melakukan dosa, orang yang selalu tak mengindahkan perkara kewajipan, orang yang selalu tak ambil berat soal ibadah, kan. Maksud dia insya-Allah, maksud dia insya-Allah tuan-tuan, kita hari ni pun yang orang mandikan mayat ni kebanyakan yang dilantik oleh masjid, ahli jawatan kuasa masjid, orang yang kita percayalah mereka ni bila melakukan kerja buat. Dan jika melihat ia
pada mayat itu suatu tanda kebajikan. Kan, maksudnya dia ni mandi mayat. Bila mandi mayat ni dia melihat cahaya-cahaya orang ni orang beriman dan bertakwa kepada Allah, seperti bersih dan bercahaya muka dia, kan, atau berharum atau barang sebagainya. Dia melihat tanda-tanda orang yang soleh tersebut ada pada jenazah yang dia mandi tadi ni, kan. Maka sunat ia mengkhabarkan dia, maka sunat ia untuk menyebarkan, menyembangkan ataupun nak bagi tahu kepada orang tentang keadaan jenazah tadi ni. Sunat kita bagi tahu orang. Entau kemarin aku bagi mandi haji tu, ya Allah, senang. Kan, mula-mula muka dia tak apa nampak cerah, tapi lepas pun mandikan dia muka berseri-seri dia. Kan, badan pun dengan sifat dia, dengan soleh dia tersebut, sunat kita khabarkan kepada orang. Baik jika ada ia makruf, jika ada kebaikan dengan kebajikan, maksudnya dia dikenal orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dan jika ada ia orang mubtadi', orang yang melakukan perkara bid'ah. Apa dia? Mereka yang melakukan perkara-perkara baru dalam agama. Apa dia? Perkara yang bertentangan dengan agama. Kan, bila sebut bid'ah ni, kadang-kadang orang boleh menyebut tentang perkara amalan-amalan sebagai bid'ah. Kan, mubtadi' ni mereka yang melakukan satu perkara yang bertentangan dengan agama. Kan, sebab tu dalam hadis Nabi disebut kullu bid'atin. Makna kullu tersebut ai aghlabiyah, kebanyakan. Tapi ada bid'ah yang baik. Kan, ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang harus, ada bid'ah yang wajib. Kan, semua perkara tersebut ulama dah bahas dah. Daripada Imam Malik, daripada Imam Syafi'i, daripada Imam Ahmad bin Hanbal, daripada Imam Abu Imam Nawawi, daripada Imam Suyuti, semua ni dah bahas dah. Tapi bila mari kita hari ni yang belagak pandai ni munculkan talqin bid'ah, itu bid'ah, ini bid'ah dan sebagainya lagi. Ini yang masalah dia hari ni, bila kata dia tidak pandai untuk mengharmonikan keadaan masyarakat kita hari ni. Kan, kita dah buat lama dah, tapi dia ingat dia baru belajar, dia naik, bermaknanya perkara tersebut boleh menghilangkan keharmonian dalam masyarakat. Ulama dah harmoni dah, perbahasan khilaf-khilaf ni tuan-tuan dah harmoni dah. Kan, jadi tak perlulah kita pertikaikan lagi. Ikut, kalau nak buat, tak mau duduk diam. Kan, macam orang panggil kenduri tahlil. Kan, nuri tahlil, tak boleh, tahlil ni bid'ah, tapi kambing kena pi jugalah. Tapi tahlil aku tak mau buat, tak apalah, makan sudah lah. Kan, tapi dia paling puluhan paling banyak. Ini masalah dah. Itu di antara golongan-golongan yang ada kepentingan. Kan, baik, jadi mubtadi' ni mereka yang melakukan perkara yang bercanggah dengan ajaran Allah, maka disembunyi akan dia. Maksudnya kalau kita nampak hantar darah keluar, itu keluar, itu kita jangan duk cerita. Dan tiada sunat menyebut akan dia. Tak sunat kita menyebut akan dia apa yang kita nampak sebagai tanda-tanda orang yang fasik. Kadang-kadang bila orang tanyalah orang mandi mayat, dia akan tengok macam-macam keadaan. Kan, mayat itu, mayat ini hak baik macam tu, yang tak baik macam ni. Kan, payahlah itu dan sebagainya lagi. Bermakna di situ kita boleh nampak dah bagaimana hukuman Allah di atas muka bumi ni. Kan, sebab itu benda ni menjadi pengajaran untuk kita. Tapi kalau kita ingat, kalau kita bercakap, kita tidak menyebut, tidak khususkan, ataupun tidak membayangkan seseorang. Contoh, hari ni kita mati, dia tak kata aku tengok mayat, orang akan nampak mayat dia mandi hari ni, mayat sipulan bisipulan, jahat tu nampak. Jangan. Maknanya mungkin ambil tempoh yang lama. Dia kata sepanjang pengalaman aku, kata aku mandikan mayat ni, mayat orang soleh ni senang, mayat orang jahat yang tak sembah ni payah, kata keluar itu, keluar ini dan sebagainya lagi. Itu boleh, tanpa dia mentaksiskan, menentukan mayat mana-mana, ataupun supaya tidak bagi orang perasan mayat-mayat mana yang disebut. Kan, kalau dia kata mari aku bagi mandi mayat, tak disebut nama, orang tahu dah. Betul tak? Contoh di sini, mari ada mayat, contohlah, semua tak ada kan, dimandikan di sini, kemarin aku mandi mayat, nama apa? Tak boleh bang nama kan. Kemarin tengok aku nak tanya orang siapa dia mayat sini. Itu tak mau.
Tak perlu sebut. Tak perlu sebut maknanya kita ambil berdasarkan pengalaman umum. Orang tak tahulah. Baik, tidak disunat menyebut akan dia akan apa? Akan perkara keaiban tersebut kepada mayat, supaya tiada tertipu daya dengan bid'ahnya. Kan, tertipu daya dengan bid'ahnya, perkara-perkara ataupun tidak terikut dengan bid'ahnya. Walaupun kita katakan kita nak sebut ni supaya tidak orang tidak terikut dengan perangai dia, sebab menentukan jenazah tadi ni, maka perkara tersebut tak boleh menyebut akan dia, kan. Baik, bid'ahnya dan sesatnya, dan sesat orang tadi ni. Dan jika melihat ia akan suatu tanda kejahatan seperti hitam mukanya atau barang sebagainya daripada keji-keji, maka haram ia menceritakan akan dia, kerana mengumpat yang tiada mungkin menuntuti halal daripadanya, kan. Sebab apa? Sebab di antara faktor dia, bila kita menyebut si fulan bin si fulan ini sekian-sekian telah berlaku bila aku mandi mayat dia tadi ni, darah keluar daripada ikutlah, dia ni kerah badan dia, duduk ikutlah muka herot, muka pergi cerita dekat orang. Bila orang ni pun dengar, maka dia pun hantar dia tu dulu ni kaki kuat, dia tu dulu ni kaki. Maksudnya walaupun betul, tetapi ia mengumpat. Tetapi nak sebutnya kata dilarang kita melakukan perkara sebab takut berlaku umpatan. Bila berlaku umpatan nanti, bila kita nak minta maaf, nak minta halal kat dia, tak ada dah, mati dah. Nak minta halal macam mana? Sebab jenazah, kan. Dia kata sebab mungkin, dia kata tiada mungkin menuntuti halal daripada nya mati tadi ni, kan. Sebab tu tuan, dosa ni ada dua. Yang pertama zunub, dosa zunub, kemudian sayyi'ah, kejahatan. Baik, walaupun dua-dua ni perkara sama, tetapi zunub ini, dosa ini lebih kepada kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Kita dengan Allah, bila kita dengan Allah ni kadang ni satu benda yang cukup mudah. Kita istighfar, kita selawat, kita membaca Al-Quran, kita melakukan kebaikan, kita melakukan benda-benda yang hasanah, maknanya akan menghapuskan kejahatan kita tadi ni oleh Allah Azza wa Jalla. Manakala sayyi'ah, kan, kejahatan ni iaitu perkara yang bersangkut paut dengan makhluk, sama ada manusia ataupun jamat. Batu pun kita pergi duduk batu, pergi tendang, letak kaki atas batu. Oi, batu tu siapa? Makhluk Allah, dia hidup juga, dia tahu juga. Hampa pergi letak kaki atas dia, ajak betul lah pok ni, kan. Nampak jamat, batu, pohon, kayu. Melainkan jika ada masalah ataupun kegunaan dia, tu cerita lain, kan. Itu cerita lain. Tapi duk saya saja kita pergi kepok kita ni, maka itulah yang akan menyoal, akan menuntuti kepada kita. Tu kita kena hati-hati. Maka sayyi'ah, maknanya kita kena mohon halal, terutamanya manusia. Manusia ni mungkin kita menyakiti ia, mungkin kita mengambil hak dia, mungkin kita mengumpat. Ada tiga keadaan kita sesama manusia, itu bahaya, kan. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi SAW Nabi menyebut al-muslimu, kan, orang muslim ni, Nabi kata al-muslimu man salimal muslimun, man salima muslimuna min lisani wa yadihi. Orang muslim yang sempurna ni, Nabi kata, adalah mereka yang mensejahterakan orang-orang Islam yang lain, baik daripada min lisani wa yadihi, baik daripada lisan dia dan juga tangan dia. Tidak menzalimi, tidak mengambil hak, dan lisan dia tersebut adalah tidak mengumpat, memaki, mengata, mencerca, memfitnah dan sebagainya lagi. Kalau kita tidak melakukan perkara ini kepada saudara kita, bermaknanya Nabi katakan kita ini tergolong di kalangan al-muslimu, orang muslim yang kamil mereka itu, kan. Maksud dia mensejahterakan saudara dia dengan lidah dan juga dengan tangan dia. Hak tadi ni iaitu mensejahterakan mereka dengan lidah, tidak mengata, dengan tangan tidak mengambil hak ataupun tidak menzalimi mereka. Ini dikatakan dalam sebuah hadis tadi ni. Baik, maknanya itu dia keadaan kita. Maksud sayyi'ah itu kita dengan makhluk, kan, kita dengan makhluk. Itu di antara dia.
Maksudnya berbeza zunub dengan sayi'ah, walaupun dia kurang sama, tetapi dia bersudut pengertian dia ada berbeza daripada sudut mantik dan mantuk dia tersebut, kan? Walaupun lafaz berbeza tapi lebih kurang makna sama, tetapi dia ada huraian di sana. Maka zunub ini lebih kepada kita dengan Allah, manakala sayi'ah itu di antara kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Dan terkadang bila kesalahan yang kita lakukan tersebut, mesti kita memohon keampunan ataupun istihlal, iaitu memohon halal, kan? Memohon halal ni seperti yang saya tegaskan, bahawa tak semestinya kita sebut satu persatu, kan Mat? Bulan lepas ni aku mengumpat 24 hari bulan 11 dengan 22 hari bulan 11, 3 hari bulan 11, 2 hari bulan 10, 1 hari bulan 10, 27 hari bulan 9. Tak payahlah. Habaq Mat, aku minta maaf kalau aku terumpat terkata terfitnah no, kan? Habaq tu sudah. Maka setiap simpulan tersebut dihimpunkan. Kalau dia kata halal, tak apalah, nak buat macam mana, manusia tak akan lepas daripada kesalahan, maka diampunkan dosa ia, kan? Ini yang kita nak, istihlal, kan? Mihun keampunan. Jadi kalaulah kata ditakdirkan orang yang kita buat tahanan tersebut tak jumpa dah, wallahu alam, mati ke apa ke, kan? Di antara solusi dia, yang pertama, kita ni kena beristighfar. Kita buat satu benda wakaf ke, kita buah atas nama saudara kita tadi ni, kan? Wakaf masjid 100-200 dulu ni aku banyak buat dosa, dan aku wakaf ni atas nama si fulan tadi ni, aku niatkan. Itu cara dah, solusi dah, kan? Kadang orang ni terhimpit dengan dosa-dosa yang lama, kan? Dia kata aku ni Tuhan tak maafkan aku, dah dulu aku buat nanya kepada orang sekian, macam mana aku nak mohon keampunan daripada Allah Azza wa Jalla, orang tu pun dah tak ada dah. Maka yang pertama, perbanyakkan istighfar, baik sangka dengan Allah, dan juga kita buat kebaikan kepada orang yang pernah kita buat nanya dulu ni. Kalau dia ada waris lagi ni, jumpa waris dia, itu dia antara benda yang terbaik. Kalau tak jumpa, kita buatlah baik, wakafkan satu benda sedekah atas nama dia tersebut sebagai solusi ataupun penyelesaian kita dosa kita dengan dia. Baik. Kemudiannya lagi, maka seperti mana dah, menuntut halal daripada nyanya mati tadi nah. Bila hampung ngumpat si mati tadi ni, nak cari dia tang mana, tak ada dah. Melainkan kerana maslahah seperti mayat itu sangat fasik, melainkan kejahatan yang sungguh dahsyat, seperti Kamal Atatürk, kan? Dia mati, mayat dia disebarkan, bagaimana keaiban dia, tanam tersebut naik jenazah, tuak di mana pun jenazah dia akan terangkat, sehingga mereka terpaksa letakkan batu yang besar untuk bagi memperkukuhkan kedudukan mayat Kamal Atatürk, kan? Kejahatan dia cukup dahsyat. Tukang azan dalam bahasa Turki mengharamkan janggut, kemudian mengharamkan jilbab, cukup dahsyat, kan? Sekular yang cukup dahsyat itu, fasik yang bersangatan. Maka ulama yang terbitkan perkara ini adalah di kalangan para ulama. Sebab tu terlampau fasik sangat, terlampau jahil sangat, terlampau jahat sangat, barulah fasik atau bid'ah yang nyata, yang cukup bersangatan bid'ah tersebut yang nyata, maka tiada mengapa kita sebut akan dia supaya tertakut manusia daripadanya, kan? Maksudnya jenayah besar lah, seperti Kamal Atatürk tadi ni, kan? Seperti mana lagi, ikutlah mana-mana orang yang paling jahat yang Allah aibkan kematian mereka itu, kita sebutkan kepada orang, itu tidak mengapa, kan? Kejahatan yang cukup dahsyat. Kalau kata sikit-sikit ni yang biasa walaupun besar di sisi Allah, kan? Itu tak perlulah. Contohnya dia tak sembahyang, dia tak pergi sembahyang Jumaat kan? Kita ambil perkara yang begitu memudaratkan dalam masyarakat kita. Kalau dia tak pergi sembahyang Jumaat, dia seorang je, Tok Imam ada masalah ke? Tak. Tok Bilal ada masalah? Tak ada. Ketua kampung ada masalah ke? Tak ada, kan? Tapi bila kata dia ni orang yang menyeru tak payah sembahyang Jumaat, kan? Duk maki EJK masjid, duk maki dan macam-macam, duk kata dekat orang-orang hak baik ni, duk fitnah itu, bila dia mati, dia nampak keaiban tersebut, maka ketika itulah boleh disebarkan keaiban dia supaya menjadi contoh dan pengajaran kepada orang yang lain.
Kan kalau setakat dia dengan seorang dia kerja maksiat dia ke dadah ke hak itu cerita lain. Kan jangan. Yang ni kita sebut ni dia ni orang yang dakwah, itu dakwah yang mengajak orang untuk melakukan kemungkaran, mempertikaikan dan sebagainya lagi. Baik, dan telah lalu sekurang masalah seperti mayat itu sangat fasih atau bid'ah akan manusia daripada kita sebut akan dia seperti tertakut manusia daripadanya pekerjaan tadilah. Dan telah lalu sekurang-kurangnya memandi, tadi dia masuk bab mandi telah lalu sekurang-kurang memandikan mayat itu sekali lalu air serta hilang segala najis yang ada padanya mayat, yang meratakan air pada sekalian badannya seperti mandi orang hidup jua. Kan kalaulah kata dengan sekali lalu saja air tersebut telah rata ke seluruh tubuh badan dia, maka perkara tersebut boleh. Tapi kita bertiga-tiga kan, kita bila kita mandi mayat kan tak apa, kan lebihkan sikit. Ni contoh ni yang ni sebab mungkin mungkin masalah air tak ada kan. Kalau kena kat lembah Kelang tu, masa tu air tak, tiba-tiba orang mati, air tu hanya sikit saja kan, boleh pada ketika itu dia hanya sekali sahaja memadai pada air itu berlalu pada seluruh tubuh badan dia, meratakan air pada seluruh badan dia ataupun kulit dia. Baik seperti orang yang hidup jua. Sikit gini bermula yang afdal itu mandikan dia di bawah atap dan atas tempat yang tinggi, maksudnya bawah atap, kemudian diletakkan jenazah itu di tempat yang tinggi lah, macam kita duduk mandi mayat lah. Hak sekarang ni dah ada seperti di atas katil supaya terpelihara daripada terpercik air itu kan. Takut air percik dari bawah, mungkin air tadi dia naik ke atas terpercik itu. Dan sunat dihadapkan muka mayat itu pihak kiblat kan, pihak kiblat menghadapkan muka mayat itu ke arah kiblat, ke arah kiblat lah, ke arah kiblat, beritahu tak apa kan, ke arah kiblat, bukan akan menghadap kiblat kan. Ada satu kes di Sabah kan. Sabah ni satu tempat kampung pensiangan, saya pergi dulu kan. Jadi satu tu memang situ orang mualaf lah, orang baru kenal Islam. Jadi bila ada orang mati, orang Islam mati, mereka ni bila tak tahulah mandi tu macam mana, tapi bila mereka tanam tu kan, kiblat sana dia buat macam ni, mereka tanam macam tu kan. Saya pergi tengok kubur dah kan. Saya kata wah mereka tak ubah ke kubur ni disebut kiblat ni, dia kata kan. Tak tahu mereka diam tak abang. Surau tu siap, kemudian jenazah yang pertama di tempat sebab mu'alaf kan, baru masuk Islam, jadi mereka pun tak apa nak kenal lagi, nak apa belajar Islam sebagainya lagi kan. Jadi mayat tersebut dia bila ditanam, contoh kiblat sana, dia matikan sini. Orang tanya sebab apa? Sebab apa tanam macam ni? Dia kata senang, esok kalau bangkit dia terus menghadap kiblat. Betul juga dia kata menghadap kiblat, tapi tak kena lah kan. Jadi kita nak salahkan mereka tak boleh, sebab mereka tu dalam keadaan yang jahil, baru menerima Islam kan, tak kena apa lagi, tapi minat mereka kepada Islam ni cukup hebat. Sehingga ada seorang pengurusi masjid di sana lah, kampung Semambu, tak tahulah ingat saya, dia pernah kata, dia kata, Pak Ustaz, kenapa tidak banyak Pak Ustaz yang datang ke kampung ni untuk ajar kami agama, kata. Kalau boleh datang, bahasa Sabah lah, kalau boleh datang ke sini Ustaz kan, ajar kami harap sangat ilmu, dia kata kan. Pengurusi masjid tu lah, adalah pencin apa mu tu tahu, tapi dia kata kalau bapa-bapa ustaz, cendekiawan Islam mau masuk syurga pun tak apalah, bagi kami duduk di pintu syurga pun tak apalah kan. Maksudnya kesungguhan mereka. Bila dia kata macam tu, sentak kita dengar kan. Kita nak masuk syurga, seorang masuk, tapi biarlah dia pun duduk di pintu syurga pun tak apa dah. Maksud dia apa? Kurang-kurangnya bagilah peluang kepada mereka untuk masuk ke dalam syurga Allah jua kan. Jadi itulah situasi yang berlaku ni sebenarnya kan. Kalau di Sabah tu cukup banyak lagi penempatan yang mereka inginkan sangat untuk belajar Islam, tapi saya tak tahulah kan keadaan dan sebagainya lagi yang jadi macam tu. Baik, doalah mudah-mudahan kampung ni yang saya sebut ni pensiangan, tempat di situ tak salah ingat saya
sampai 90% kot yang bukan Islam, 10% saja Islam. Kita ingat ada berapa persen. Kalau kita pergi ke rumah mereka ni, anak-anak khinzir tu berlambak bawah rumah, kan? Sebab ialah mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan urusan mereka. Baik, kemudian afdal mandikan di bawah atap terpelihara daripada percik air, dan sunat dihadapkan mukanya, menghadap mukanya, mukanya itu, muka mayat itu pihak kiblat, serta ditinggikan daripada pihak kepalanya. Kan kita tinggikan pihak kepalanya, letakkan kepala di atas sedikit supaya segera aturan air daripada badannya turun, segera turun air daripada badannya. Maksudnya bila kita letakkan mayat duduk macam tu, lebih kurang bila kita mandikan mayat, kan jurus mayat, air akan turun segera macam itulah. Maksudnya kita turunkan beberapa darjah. Baik, turun air daripada badannya, dan sunat mengurutkan perut mayat dengan tangan kiri. Tangan kiri orang mandi mayat lah, bukan tangan kiri mayat dah mati nak urut macam mana, kan? Maksud sunat mengurutkan, tekan perut dia, kan, tekan dengan ibu jari tu, kan, tekan supaya najis ni bagi keluar habis. Dan sunat mengurutkan perut mayat dengan tangan kiri, serta ditekan sedikit supaya keluar najis daripada perutnya. Maka kita perintahnya di sini, maksudnya kita yang kena buat, tegakkan mayat berdiri tersebut, bukan berdiri, dudukkan, kita angkat mayat itu, dudukkan mayat itu dengan perlahan, serta cenderungkan sedikit kepalanya ke belakang. Maksudnya bila kita mayat ni, kepala duduk sini sikit lah, kan, kepala dia agak cenderung ke belakang sikit, kita dudukkan mayat tersebut, kan, belakangnya, dan sandarkan belakangnya kepada lutut kanan bagi yang memandikan dia, kan. Maksudnya orang mandi sandak lutut, badan belakang mayat tu disandarkan lutut tersebut, supaya kita nak tekan dia punya perut tu supaya najis ni keluar, kan. Maksudnya kita berdirikan mayat ni, kepala dia agak ni sikit, bagi ke belakang sikit, lutut kita duduk di belakang ni, kemudian kita gunakan tangan kiri kita ni untuk keluarkan najis tadi ni dengan ibu jari, dan dihantarkan tangannya yang kanan di atas belikatnya, kan. Maksudnya dia lutut mayat, kemudian tangan di atas belikat, maksudnya kita pegang macam tu lah, lebih kurang belikat ni, dan ibu tangannya pada tengkok, kita letak macam tu, kan, tengkok ni, supaya tidak dia jadi bintu lah, tak maulah sisa mayat, kan. Cuba supaya tidak banyak pergerakan pada mayat tadi ni. Tangan ibu jari letak ni, jari kanan ni, yang nak usap nanti adalah jari kiri. Baik, ibu tangannya pada tengkok mayat itu, maka diurutkan perutnya seperti yang tersebut itu, serta dibakarkan umpama setanggi. Maksudnya setanggi, kan. Kadang-kadang ni zaman kita dulu, orang bila pasang kemian, orang anggap sebagai nak panggil hantu lah, tak. Sebenarnya itu adalah untuk menghilangkan bau dia, kan, bau dia. Maka di sini dikata disunatkan untuk kita pasang umpama setanggi, kan, untuk mewangikan, bukan kita seru jin dan sebagainya lagi, untuk mewangikan suasana tersebut. Baik, kemudian dan sunat pula diukupkan di sisinya daripada wafat mati, waktu matinya, dan barang yang kemudian daripadanya diletakkan akan wangian pada mayat tersebut. Bila dia mati tersebut, disunatkan untuk kita meletakkan wangian tersebut pada saat mati dia, kan. Maksudnya kita tak maulah ada bau-bau yang mengaibkan, dan barang yang kemudian daripadanya, dan jika ada ia muhrim, maksudnya orang dalam keadaan ihram sekalipun. Ni baca muhrim, bukan mahram lah. Muhrim, mahram tu orang yang diharamkan berkahwin, kan. Mahram tu maksudnya orang yang boleh berkahwin, kan. Muhrim ni orang yang dalam keadaan ihram, kan. Mahram ni orang yang halal berkahwin, kan. Orang yang dihalalkan berkahwin lah, mahram ni. Kalau muhrim ni orang dalam keadaan ihram. Bila ihram ni orang tak boleh pegang wangi, kan. Tetapi kalau dalam kondisi mati tersebut,
maka tidak mengapa kalau kita yang memasang wangian tersebut. Kan letakkan benda-benda wangian tersebut, tak apa, dibolehkan. Dan membanyakkan menyucur air supaya tersembunyi bau najis yang keluar itu. Tujuan wangi-wangian tersebut apa dia? Untuk menghilangkan perkara-perkara yang busuk daripada si mayat ni, takut timbulkan perkara-perkara yang tak baiklah, yang ataupun pandang serong daripada orang. Yang keluar itu, maksudnya bau, maksud ayat tu mesti banyak untuk kita menyembunyikan bau najis yang keluar itu. Kemudian ditelentangkan di atas tengkok dan dibalut dengan tangan kirinya. Dilentangkan di atas tengkok tersebut, maka kita lentangkan sikit di atas tengkok, letak di atas lengan dia, kan, di mayat tersebut kita letak atas lengan dia, maka tangan ni, tangan kiri dan dibalut dengan tangan kirinya. Tangan kiri siapa dia? Tangan kiri orang yang memandikan dengan perca kain, dan dibasuh akan kubulnya mayat. Kan kita bila nak cuci punggung tu, bermaknanya kita kena pakai perca kain, tapi orang ni pakai sarung tangan kan. Pakai sarung tangan, tak ada masalah apa itu nah. Pakai sarung tangan ataupun perca kain pun boleh. Perca kain, dan dibasuh akan kubulnya dan duburnya. Maksudnya dubur, pintu belakang dan pintu depan. Dan duburnya, dan yang tanggal daripada yang tanggal daripada auratnya seperti istinja. Tak kala hidup, dan wajib membalut tangan. Maksudnya apa dia yang terkeluar, maksudnya kita basuh tersebut seumpama kita basuh mencuci istinja pada ketika ia hidup, kan. Dan wajib membalut tangan dengan perca tak kala istinja itu. Istinja itu supaya jangan bersentuh dengan aurat mayat, kan. Tujuan utama dia bukan sebab kotor. Tujuan utama sebab tangan orang yang mandi ni tidak bersentuh dengan aurat tadi ni, dengan aurat mayat tadi ni. Baik, itu kerana haram bersentuh akan aurat itu, kan. Aurat itu maknanya daripada pusat ni sampai ke lutut tu. Jangan bersentuh, melainkan kita balut tangan kita. Dan lagi sunat membalutkan tangan dengan kain yang buruk-buruk, tak kala membasuh najis yang lain daripada duburnya, kubulnya itu daripada sekalian badan, kan. Mungkin darah, mungkin nanah, kan. Disunatkan kita untuk memakai pakaian yang buruk lah. Buruk ni maksudnya pakaian yang kita tak guna dah lepas tu, bukan pakaian yang dah buruk dah, yang nak repuk, tak. Pakaian yang kita dah tak pakai dah, kan, untuk membasuh najis-najis yang lain yang berada di badan dia. Baik, setelah itu maka dicampakkan perca kain itu, dan basuhkan dua tangan dengan air dan isnan. Ashnan ni maknanya, kalau dulu saya tak ingat buat apa, tapi istilah kita dengan sabun lah. Mungkin dulu ada perkataan ada asnan, orang tahu dulu cuci tangan dengan apa? Tak ada sabun. Sabun kot noh, sabun lah senang. Kan, maksudnya satu perkara orang kata apa, cucian lah kira. Kemudian asnan, kemudian diambil oleh yang memandi itu akan perca yang lain. Kalau ada lagi, ambil perca yang lain pula. Perca yang lain pula, maka dibalut pada tangannya yang kiri dan disucikan giginya. Gigi mayat, bukan gigi orang yang mandi, gigi mayat. Dengan telunjuknya cuci, kan, cuci gigi mayat tersebut dengan telunjuknya, dan jangan dibukakan giginya. Maksudnya tak payah buka lah, maksudnya tak payah kita buka mulut dia macam doktor gigi tu, kita hanya tonyoh itu saja gigi dia, supaya tiada masuk air pada perutnya, kan. Kalau kita buka mulut dia, kita bimbang air tersebut akan masuk dalam perutnya. Dan disucikan dua lubang hidungnya dengan kelingking, kan. Kelingking tu kita cuci pula mayat tu dengan balut dengan kain, dengan kelingking pula yang basah, supaya keluar barang yang dalam hidungnya. Kemudian daripada itu maka diambil air sembahyang akan dia apa, mayat, seperti kaifiat air sembahyang orang yang hidup jua.
kan, dan wajib berniat seperti diniatkan aku ambil air sembahyang atas mayat ataupun daripada mayat ini, dan tak kala berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung itu, maka dicenderungkan kepala mayat supaya tidak masuk air. Maksudnya kita bersyarat macam tu lah kan, syarat macam tu, masuk air ke dalam perutnya. Sebab kalau kita tonyong itu dia akan masuk. Jadi bila kita ambil tu sebagai syarat tu saja kan, dicondongkan mayat tersebut ke bawah kan. Berkumur-kumur dan masuk air ke hidung itu, maka dicenderungkan kepala mayat supaya tidak masuk air ke dalam perutnya, dan culit culit kukunya, maksudnya kuku mayat tadilah kan, dengan air, dengan yang lembab kan, ikutlah dengan apa yang lembab tersebut yang boleh menghilangkan benda najis daki dalam kuku dia tersebut, dengan yang lembab supaya hilang segala daki di bawah kukunya, dan pada segala lipat-lipatan telinga tersebut. Kemudian daripada itu dibasuhkan kepalanya dengan air, dengan air daun bidara atau barang sebagainya. Jadi kita ni famous kita dengan air bidara. Baik, kemudian bila kita basah semua gigi dia, hidung dia, kemudian kita wudukkan dia, kita cuci telinga, kuku dia, kemudian barulah kita basahkan kepala dia, basuhkan kepalanya diurui dengan air dengan daun bidara. Dengan bidara atau barang sebagainya ataupun benda yang lain pun boleh lah. Dan basah mukanya serta janggutnya dengan air, dan dengan air daun bidara itu, yakni dibasuh muka dan janggut itu, kemudian daripada basuh kepala. Selepas basuh kepala, basuh muka. Jangan dahulu daripada basuh kepala, maka disisir janggut atau rambut kepalanya dengan daripada basah kepalanya, maka disisir, sikat janggutnya dengan rambutnya, dengan rambut kepalanya dengan perlahan-lahan lagi, sisir yang jarang, dan juga jika luar rambutnya maka jika luruh rambutnya maka hendaklah dimasukkan rambut itu ke dalam kafannya, dalam kain kafan. Bila kita mandi tu kita sikat tu, tapi sikat tu mesti jarang-jarang, jangan rapat, sikat rapat kan. Jadi bila ada rambut yang gugur, maka kita letakkan di dalam kain kafannya, dan kemudian daripada selesai basuh kepalanya itu, maka dibasuh dengan air daun bidara itu pada pihak daripada hadapan. Baik, jadi saya ingat, kita sambung pula, kita ambil dekat kita ambil ke dalam kafannya, dan kemudian nanti kita akan sambung, dan kemudian kan, dan kemudian ni kita berhenti tak sini. Maksudnya kita dah selesai dah, wuduk tadi selesai. Bila wuduk tadi selesai, maka kita basuh kepala dia, kita basuh muka dia dengan air bidara, dengan daun air bidara tersebut. Jadi kita sambung, sebab ni dia akan meleret panjang lagi kan. Jadi insya-Allah tuan, kita akan sambung. Jadi inilah dia sedikit sebanyak peringatan tentang kafiat, cara-cara kita memandikan mayat. Baik, jadi saya ingat sekadar itu yang dapat disampaikan. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang tidak baik datang pada kelemahan dari saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya juga daripada Allah Azza wa Jalla. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shaghara. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.